Dia pun ambil, orang kata, dokumen lah yang ada dekat katil pada waktu tu. Tengok sedang dia baca ni, tiba-tiba makcik ni tengah tengok dia ni, buat suara seakan-akan macam ni. Macam tu. Dan waktu dia tengah ambil tekanan darah ni, tiba-tiba makcik tu genggam tangan dia, genggam tangan si Dila ni, dan kemudian pandang tepat ke mata Dila, sambil tu mulut dia berkomat kamit membaca sesuatu. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu, tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka, nak tanya daripada arah saya. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di dalam channel Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang pada saya menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum saya memulakan apa-apa kisah, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Senyuman menyeramkan. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Irwandi. Yang mana Irwandi ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang beliau pernah alami ketika beliau menghantar emak kepada teman wanita dia ni pergi berubat. Tahu? Dan kisah dia bermula begini. Dia tulis di dalam kiriman dia ni, diceritakan sikit lah. Teman wanita dia ni adalah anak terakhir daripada 3 orang adik-beradik. Dan semua adik-beradik dia adalah perempuan tau. Dia tak ada bapa sebab ayah kepada teman wanita dia ni dah meninggal ketika teman wanita dia di bangku sekolah lagi. Jadi yang dia ada hanya mak dia je lah. Okey, dia dimaklumkan yang mana emak kepada teman wanita dia ni tak sihat. Sakit lah. Jadi bila dia tanya girlfriend dia, sakit apa kan? Girlfriend dia cakap sakit yang macam sihir lah, buatan orang macam tu. Berpunca daripada hal-hal harta pusaka. Kira ni keluarga punya cerita lah, kita tak payah masuk campur lah. Direct terus kepada kisah dia, yang mana girlfriend dia ni minta tolong lah dengan si Irwandi ni, yang mana boleh tak tolong bawa girlfriend dia dengan mak dia kan, untuk pergi ke satu rumah, yang mana rumah ni rumah tukang ubat lah. Dan pada waktu tu rumah tu agak jauh juga daripada kawasan rumah dia orang ni. Dia tinggal di area Seri Kembangan. Rumah tu pula dekat area Teluk Panglima Garang. Kira ambil masa dalam mungkin 35 ataupun 40 minit macam tu lah untuk sampai. Okey, sampai saja hari kejadian, yang mana si Irwan ini dia kata dia bawa kereta lah, dia bawa kereta dia sampai je dekat rumah girlfriend dia. Girlfriend dia keluar dengan mak dia kan, masuk dalam kereta, duduk dekat bahagian belakang. Mak dia ni memang tak bercakap langsung, macam tak ada ekspresi tau. Tenung dekat luar tingkap, diam macam tu, macam orang sedih kan, macam muka, yalah orang tak sihat. Dan kemudian girlfriend dia teman lah dekat belakang kan, mak dia. Okay, so dia pun kata okay, kita jalan okay. Dia pun jalan, mulakan perjalanan daripada si Kembangan ni ke area rumah tukang ubat ni kan, dekat Teluk Panglima Garang ni. Okey, apabila sampai je dekat rumah orang ni, dikatakan girlfriend dia pun turun lah kan, turun dengan mak dia. Ikutlah, Irwandi ni pun ikut sekali turun.
hantar masuk ke dalam rumah. Tapi bila masuk je dekat dalam rumah tukang ubat ni, Irwandi kata dia rasa macam segan sebab dalam rumah tu ramai perempuan. Yang tukang ubat dia perempuan lah kan, macam ustazah macam tu. So anak-anak orang ni pun mungkin perempuan. Jadi dia kata, dia seorang je lelaki, tak payahlah kan, dia duduk luar lah. So dia cakap dengan girlfriend dia, "You, boleh tak I duduk dekat luar?" Dia kata macam tu. "Kenapa?" "Tak ada, sebab perempuan semua segan pula nak duduk kat dalam ni kan." "Okey, tak apalah, you tunggu dekat luar dulu, nanti apa-apa I keluar." Dia cakap macam tu. Okeylah, Irwandi dia pun keluar, duduk betul-betul dekat depan kereta dia. Yang mana kereta ni parking dekat luar pagar lah tau. Okey, dia pun duduk dekat depan booth kereta ni. Dia tak tahu apa jadi dekat dalam rumah. Tapi apa yang dia tahu adalah dia dengar. Dia dengar suara seakan-akan orang mengaji dekat dalam rumah tu tau. Dan diikuti pula suara perempuan yang sedang menangis. Dan berkemungkinan suara itu adalah suara makcik tu lah kan, mak girlfriend dia ni. So dia kata, apalah, teruk agaknya sakitnya, macam tu kan. Okay, dia duduk. Tapi lama kelamaan, dia kata suara tangisan itu seolah-olah bukan datang daripada dalam rumah. Dia dengar macam suara tu daripada sekeliling dia. Menyebabkan dia toleh tau, kiri, kanan, depan, belakang. Cuba tengok, suara ni datang daripada luar rumah ke dalam rumah, dia fikir macam tu. Okey, tak apa, dia sedapkan hati dia. Dia kata, yelah, memang dalam rumah lah, suara dia kuat kot. Tu yang sampai dia rasa suara tu dekat luar kan. Okey, dia pun tunggu lebih kurang setengah jam macam tu. Girlfriend dia pun keluar. Suara mengaji tu dah berhenti lah. Dan girlfriend dia keluar dengan mak dia kan, keluar. Lepas tu dia pun cakap, "Okey, you dah, jom kita dah boleh balik." Dia cakap tu kan. Okey lah, girlfriend dia pun masuk dalam kereta dengan mak dia lah. Masuk dalam kereta, duduk belakang. Irwandi ni dia terus, orang kata, duduk dekat tempat driver kan. Sebelum jalan, Irwandi ni nampak ustazah ni seakan-akan macam keluar daripada kereta. Keluar daripada kereta, keluar daripada rumah. Salah, keluar daripada rumah, berdiri betul-betul dekat depan rumah tau. Dan kemudian macam panggil macam tu. So Irwandi ni kata, you, dia panggil you kot, macam tu. Ya ke? Okey. Girlfriend dia keluar daripada kereta, pergi ke arah ustazah ni. Adalah apa yang dia orang bualkan, Irwandi tak dengar. Dia kata dia duduk dalam kereta je. Lepas tu, lama kelamaan, dia terdengar kan, seolah-olah dekat belakang dia ni, suara nafas yang seakan-akan macam berat. Suara macam, mungkinlah, ini kemungkinan macam tu. Menyebabkan Irwandi ni pandang. Jadi bila dia pandang, dia terus pandang kepada emak girlfriend dia ni tau. Dia pandang je, muka ataupun wajah makcik ni sedang pandang ke arah dia dan kemudian senyum. Senyuman itu sangat menyeramkan. Menyebabkan pada mulanya Irwandi cakap, makcik okey tak? Makcik, dah cakap macam tu kan. Tapi makcik ni tak cakap apa-apa, dia just senyum je. Menyebabkan Irwandi ni terus keluar daripada kereta kan. Lepas tu dia kata, Ustazah, dia kata macam tu. Yang dua orang ni, ustazah ni dengan girlfriend ni, terus pandang ke arah Irwandi lah kan. Kenapa? Tengok mak you tu, dia cakap macam tu. Lepas tu dia orang pun pandang ke dalam kereta. Makcik ni dalam keadaan sedang macam bersandar, wajah pandang ke arah luar tingkap. Dan reaksi pada waktu tu tak ada apa-apa ekspresi lah kan. Diam. Lepas tu dua orang ni tanya, Kenapa dengan makcik tu? Tak ada apa-apa lah, dia cakap macam tu kan. Jomlah, kita dah boleh balik kan? Dia cakap, dah boleh. Girlfriend dia ni pun masuk dalam kereta. Dia pun mulakan perjalanan terus balik ke rumah. Hantarlah dulu kan girlfriend dia dengan mak dia semua. Diorang pun berbual lah. Masa ni mak kepada girlfriend dia ni dah masuk dalam rumah lah. Dia pun bual dengan awek dia ni. Dia ucapkan terima kasih apa semua. Dia kata tak ada hal lah kan, benda kecil. Dia pun baliklah ke rumah. Benda ni membawa sampai ke dalam mimpi dia. Dia tengah dalam mimpi lah. Dia tulis kat dalam kiriman. Dia kata dalam mimpi tu, dia duduk dalam kereta, makcik ni berada di sebelah dia. Di sebelah dia, pandang ke arah si Irwandi ni, kemudian senyuman yang sama, menyeramkan. Dan keadaan dia pada waktu tu terkunci ataupun terperangkap di dalam kereta. Tapi ni mimpi dia. Dia kata mimpi tu pun menyeramkan lah kan. Dan selepas daripada tu, dia kata tak tahulah beberapa kali juga dia hantar girlfriend dia ni, bawa mak dia kan pergi berubat dekat rumah ustazah ni beberapa kali. Dan alhamdulillah lah,
semakin membaik ataupun semakin pulih lah penyakit tu. Dan selepas daripada tu tak ada apa-apa lah, gangguan dia hantar apa semua tak ada. Cuma yang pertama kali tu, dia kata apa yang menyeramkan adalah waktu dia pandang belakang, makcik ni senyum ke arah dia. Muka makcik ni memang muka dia lah, cuma senyuman itu adalah senyuman yang menakutkan pada Irwandi. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Irwandi. Penampakan penanggal di belakang rumah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Zainuddin. Tapi saya gelar dia sebagai Din lah, pendek sikit. Yang mana Din ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia berada di rumah emak dia ataupun dekat kampung dia lah. Kisah dia bermula begini. Dikatakan Din pada waktu tu balik ke kampung mak dia, yang mana rumah mak dia ni terletak di area Labu, di Negeri Sembilan tau. Dan rumah mak dia ni adalah rumah kampung lah, ada laman yang besar. Korang bayangkan lah rumah kampung, ada laman apa semua. Dan pada waktu tu bukan dia je yang balik, ramai lagi adik-beradik dia yang balik juga untuk melawat mak dia. Bukannya orang kata hari raya ke tak, ini mungkin balik saja-sajalah kan, nak jenguk mak ayah. So bila dia dah berada siapa pula main lampu. Okeylah. Sambung balik. Jadi bila dia dah berada di rumah mak dia ni, dikatakan dia orang macam bergotong royong lah kan dekat area rumah, sapu sampah, daun-daun kering kan, kumpulkan satu tempat dan kemudian orang kata bakar sampah. Sebab di area kampung, si Din ni bagi tahu tak ada lori sampah ke apa, tak ada masuk. Jadi sampah-sampah akan dikumpulkan dekat bahagian belakang. Memang disediakanlah ruang tu untuk bakar sampah. So settle je orang kata gotong royong ni kan, bakarlah, startlah bakar sampah. Dan pula api pada waktu tu agak besar sebab sampah banyak tau. So diorang semua masuk dalam rumah, berehatlah sebab sekejap lagi akan masuk waktu maghrib kan, sebab waktu tu dah senja tau. Jadi dekat rumah mak dia ni pula ada lebih kurang 3 bilik air. 2 bilik air mandi, satu dekat dalam rumah dekat bahagian dapur, satu lagi dekat bahagian luar. Yang mana memang mak dia ni buat lah. Dan dekat bahagian belakang rumah pula ada juga tandas untuk buang air besar. Ni kira rumah-rumah lama kan. Jadi yang mana lelaki akan mandi dekat luar, perempuan mandi dekat dalam. Settle je mandi apa semua, diorang pun mulakanlah solat maghrib secara berjemaah. Okay, settle je solat. Si Din ni bagi tahu dia rasa nak buang air. Dan kemudian dia bangun daripada orang kata duduk dia ni, terus pergi ke bahagian dapur untuk pergi ke bilik air. Semua dekat, orang kata yang lain semua dekat tempat solat lagi lah pada waktu tu, nak mulakan mengaji kan. Jadi si Din ni diturun dekat bahagian dapur untuk pergi ke bahagian tandas di belakang rumah. Tapi waktu dia sampai je dekat dapur, betul-betul dekat depan sinki dia adalah satu tingkap tau, tingkap nako. Yang mana tingkap nako ni kan kita boleh nampak bayangan di luar, tetapi kita tak nampak benda tu apa. Tak nampak exactly. Kalau ada orang, kita nampak orang, tapi muka kita tak nampak. Betul tak? Si Din ni kata dia nampak dekat luar rumah ni seakan-akan api ni tadi belum padam tau. Dan api ni tinggi. Daripada tingkap ni lah dia nampak. Jadi dia pergi ke bahagian sinki, dia buka tingkap. Bila dia buka tingkap, dia kata dekat tempat sampah ni api dah mula macam ada bara je. Tapi dekat pokok di sebelahnya seakan-akan macam terbakar. Dekat pokok ni tau. Menyebabkan dia kata, Allahu Akbar, pokok ni terbakar ke? Dia kata macam tu. Dia pun buka pintu belakang, terus keluar daripada rumah menggunakan pintu belakang ni, pandang ke arah pokok ni.
Part ni lah yang dikata menyeramkan. Yang mana bila dia pandang, dia tengok betul-betul, bukan pokok yang terbakar tau. Dia nampak seakan-akan macam satu bola api tau, yang sedang berasap macam tu. Jadi bila dia pandang, benda tu terbang pergi ke tempat lain. Terbang pergi ke tempat lain, menyebabkan si Din ni terkejut. Dia kata, sudah, ini confirm lah bukan orang kata pokok terbakar kan. Dan tentulah benda tu jin ataupun makhluk halus. Dia pun masuk dekat dalam rumah balik dan kemudian pergi ke bilik air yang belah dalam ni tau. Masuk, settle apa semua. Malam tu dia ceritalah dengan mak dia. Yang mana mak dia cerita dengan mak dia nampak apa kan. Adik-beradik dia semua terkejut lah. Dia kata, betul ke kau ni main-main ni Din je tu kan. Tak, betul. Aku nampak macam bola api tau. Benda macam kelakar, tapi masa aku nampak ni, benda tu terbang tu, aku punya takut, dia cakap. So mak dia ni pun cerita yang mana sejak semenjak ni memang kecoh dekat kawasan kampung dia ni. Seakan-akan macam banyak orang ternampak makhluk penanggal. Dan dikatakan apa yang diceritakan oleh dia ni, dia nampak tu adalah penanggal lah, berbentuk api kan. Api, mungkin bukan ke penanggal ni macam kepala kan. Kepala, lepas tu ada, saya tak tahulah, saya tak pernah nampak dan saya tak nak nampak. Dan itulah yang mak dia bagi tahu, itu adalah penanggal. Kan? Jadi bila dia dapat tahu lagi lah, dia rasa meremang kan. Sebab dia nampak waktu tu maghrib pula kan, baru settle maghrib waktu tu, hari pun dah gelap. Dan dia nampak benda tu terbang. Dia kata dia seakan-akan tak percaya. Tapi waktu benda tu terbang tu, waktu tu dia rasa takut. Terus dia lari masuk dalam rumah. Itulah pengalaman seram ringkas lah yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Zainuddin. Gangguan tandas sekolah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga. Yang mana kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bergelar guru tau. Cikgu lah. Yang mana dia ceritakan di dalam email, yang mana nama dia ni adalah Cikgu Hidir. Yang mana Cikgu Hidir ni adalah seorang guru di sebuah sekolah yang terletak di area Jitra, Kedah. Dan dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram misteri yang dia pernah alami ketika dia berada di tandas. Tandas murid dekat sekolah dia ni. Kisah dia berbunyi begini. Cikgu Hidir bagi tahu dia ni adalah guru hal ehwal pelajar lah. Dan dikatakan pada waktu tu kecoh dekat sekolah dia ni, yang mana tandas perempuan selalu tersumbat. Tahu? Yang mana ada pelajar-pelajar sekolah ni yang mana dia buang lah benda yang alah tu lah kan, tuala wanita tu dekat dalam mangkuk tandas. So menyebabkan banyak kali lah sumbat. Jadi bila diperbaiki, nampak benda tu tersangkut dekat dalam kan. Jadi kecoh lah, dipanggil semua pelajar-pelajar perempuan. Lepas tu adalah cikgu-cikgu perempuan yang tegur kan pelajar-pelajar ni. Dan tandas dekat sekolah dia ni, tandas perempuan dia kotor. Tandas lelaki lagi bersih daripada tandas perempuan. Ini apa yang Cikgu Hidir bagi tahu lah. Dan kebiasaannya tandas perempuan lah lagi cantik kan, tandas lelaki yang kotor. Tapi ini terbalik pula. So pernah berlaku satu hari tu yang mana Cikgu Hidir bagi tahu dia ni bersama dengan 2 orang guru perempuan tau. Pergilah buat spot check dekat tandas perempuan sekolah dia ni. Jadi ronda lah satu tandas ke satu tandas kan. Entah macam mana salah seorang daripada cikgu perempuan ni dipanggil untuk pergi ke pejabat sekolah. Jadi tinggallah dia dengan seorang lagi guru perempuan. Jadi berjalan daripada tingkat 1 dia dah naik ke tingkat 2. Sampai je dekat tandas tingkat 2 ni kan, buka je pintu. Ini apa yang dia bagi gambaran pada kita yang mana bila buka je pintu tandas perempuan ni, akan nampak sinki di bahagian tepi pintu. Ada 2 sinki dan kemudian ada 2 cubicle tandas. Tahu? Dekat bahagian belakang pula dia ada satu lorong kecil dekat tepi dinding ni. Bahagian belakang dia ada 2 lagi cubicle tandas. Maknanya semua sekali ada 4 lah. Faham tak? 2 depan, 2 belakang. Dia buka je pintu. Waktu dia buka pintu ni, dia dekat bahagian depan lah. Cikgu perempuan ni dekat bahagian belakang. Dia tolak je pintu ni. Dia kata dia nampak dekat bahagian betul-betul dekat hujung lorong ni,
seperti ada pelajar perempuan yang berpakaian baju sekolah dan kemudian kain berwarna biru muda. Tahu? Macam masuk ke bahagian tandas belah belakang ni. Dia nampak sekali imbas je lah. Menyebabkan cikgu perempuan ni pun nampak. Jadi dia kata, cikgu, kalau macam tu cikgu masuk seorang je lah. Dia cakap macam tu kan. Sebab ada pelajar dekat dalam. Takut dia tak selesa. Baik-baik. Cikgu perempuan ni pun masuk. Dan kemudian pintu tertutup. Okey. Waktu cikgu ni masuk, agaknya dia buat spot check dekat dalam tandas lah. Sedang dia buat spot check ni, cikgu Hidi dekat luar tau. Dia tak tahu apa berlaku kat dalam. Tiba-tiba cikgu ni menjerit. Cikgu perempuan dekat dalam ni macam menjerit tau. Menyebabkan cikgu Hidi ni dia tolak pintu. Dan kemudian cikgu ni berlari daripada hujung lorong ni ke bahagian pintu pada waktu tu. Menyebabkan dia tanya, kenapa ni cikgu? Dia cakap macam tu. Cikgu, tadi cikgu nampak tak ada pelajar? Dia cakap macam tu. Nampak? Kan ada pelajar, that's why kenapa cikgu masuk seorang. Saya duduk dekat luar. Dia cakap macam tu kan. Dan cikgu perempuan ni kata, cikgu, dalam tandas ni tak ada pelajar cikgu. Dia cakap macam tu. Menyebabkan cikgu Hidi ni kata, betul ke? Tadi bukan kita nampak ada pelajar ke? Dia cakap macam tu kan. Dan kemudian cikgu Hidi ni ambil keputusan untuk masuk dalam tandas ni bersama dengan cikgu perempuan ni lah. Masuk, dan kemudian pintu pada waktu tu dibuka lah, disandalkan. Dia masuk pergi ke bahagian belakang. Memang bahagian belakang ni ada 2 je tandas, dua-dua tu kosong. Menyebabkan cikgu Hidi kata dia teruslah pergi ke, orang kata nak keluar lah daripada tandas kan. Waktu dia berpusing untuk ke depan ni, cikgu perempuan ni berada di depan dia berada di belakang. Dia terasa waktu dia pusing, bulu roma tengkuk dia seakan-akan macam meremang. Meremang, tapi dia tak endahkan lah. Dia teruskan juga jalan keluar daripada tandas ni. Menjadi cerita hangat lah dekat kalangan guru-guru dekat sekolah ni kan, yang mana dia orang cerita lah apa yang dia orang nampak kan. Tapi bukanlah nampak penampakan yang orang kata macam menyeramkan. Tidak, nampak macam pelajar, tapi pelajar ni hilang kan, tak tahu pergi mana. Sedangkan tadi dia orang nampak. So itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Cikgu Hidir. Gangguan sakit hospital. Kisah seram kita yang keempat ni pula datangnya daripada pengirim kita yang bernama Dila. Yang mana Dila ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja sebagai seorang jururawat di sebuah hospital yang terletak di Riyadh, Arab Saudi. Kisah ni agak sedikit panjang lah Dan kisah ini bermula yang mana Dila bagi tahu dia ni berada di Arab Saudi lebih kurang 5 tahun macam tu. Sekarang dia bekerja di hospital lain lah, tapi saya tak pastilah hospital mana kan, dia tak tulis kat dalam email. Cuma dia ada satu pengalaman tau yang dia nak kongsi dengan kita. Yang mana pada waktu tu dia kata biasalah kerja kat hospital mesti akan ada 2 shift, betul tak? Sebab hospital kan 24 jam. Jadi pernah berlaku satu hari tu yang mana hari tu dah hujung minggu tau. Sebelum dia bertukar kepada shift malam. Yang mana ada seorang makcik tau. Seorang makcik yang baru masuk kat dalam ward ni. Dia diwardedkan disebabkan sakit biasa je. Kencing manis, orang kata sakit-sakit orang tua lah kan. Dan makcik ni digambarkan adalah seorang yang sangat peramah. Lepas tu baik, suka berbual dengan orang kata jururawat yang sedang berada di sekeliling dia. Mana jururawat kalau datang kan, ambil orang kata darah ke, ambil tekanan darah ke, dia akan berbual, dia tanya dah makan ke, macam tu kan. Dia suka berbual. Tapi bila waktu malam, makcik ni akan berubah 360 darjah. Jadi seorang yang pemarah, jadi seorang yang pendiam, dan kemudian dia suka tenung jururawat yang sedang berada di sekeliling dia. Tahu. Okey, waktu dia macam saya cakap tadi lah, waktu makcik ni masuk, dia ni kerja shift pagi kan. Selang beberapa hari lepas tu, masuklah dia shift malam, tapi ward yang sama. Dikatakan waktu dia masuk shift malam ni, dia ingatlah makcik ni sebab makcik ni baik kan. Jadi dia datanglah dekat katil makcik ni, pada waktu tu sedang cek pesakit lah. Sampai je dekat katil makcik ni sedang duduk dalam keadaan melunjur, kaki melunjur, badan dia tegak tau. Dan kemudian mata tengok ke bahagian kaki dia.
Jadi bila si Dila ni sampai, dia pun sapalah makcik tu kan, macam tak tidur lagi ke apa. Dia cakap dalam bahasa Arab ke bahasa Inggeris dia tak pastilah, dia tak beritahu pula. Jadi dia tanya makcik tu kan, okey ke hari ni, sihat ke, dia tanya tu kan. Makcik ni daripada pandang kaki terus pandang dia, dengan satu orang kata tatapan mata yang sangat tajam, pandang ke arah mata si Dila ni. Menyebabkan Dila ni rasa macam, kenapa makcik ni pandang aku kan, makcik ni tak kenal aku ke, dia fikir macam tu. Tak apalah, dia pun ambil orang kata dokumen lah yang ada dekat katil pada waktu tu. Tengok sedang dia baca ni, tiba-tiba makcik ni tengah tengok dia ni buat suara seakan-akan macam ni, macam tu, macam mengerang tau. Menyebabkan si Dila ni pandang terus makcik tu kan. Timbullah satu perasaan takut pada diri dia kan, kenapa dengan makcik ni kan. Dia pun pergi tinggalkan katil makcik ni, pergi ke arah satu kaunter, yang mana kaunter ni berada dekat lah dengan mungkin katil makcik ni. Berbual dengan nurse kat situ. Dia tanyalah, kenapa dengan makcik katil tu kan. Lepas tu nurse ni pun cakap, makcik tu pelik sikit, siang dia bukan main baik lagi. Ramai staff nurse lah, bila waktu siang dia cerita makcik ni peramah, baik, apa semua, tak macam pesakit-pesakit lain lah. Pesakit lain mungkin diam je kan, tak banyak bercakap. Makcik ni macam seakan-akan sihat, tapi dia sakit sebenarnya. Tapi bila waktu malam, nurse bahagian malam pula cerita yang mana makcik ni macam tu lah. Dia akan macam mengerang, pandang tau nurse, sampai kan timbul satu perasaan yang kurang, orang kata apa, kurang selesa lah di kalangan nurse pada waktu tu. Jadi dia pun agak rasa pelik lah, kenapa makcik ni boleh jadi macam ni kan. Pernah satu hari dia berjumpa, dia terjumpa sebab waktu tu anak makcik ni datang untuk melawat lah mak dia. Anak dia bernama Nawaf. Nawaf tau. Dan dia berbual dengan Nawaf ni, yang mana Nawaf ni adalah seorang anggota polis. Dia boleh kategori anggota polis lah, tapi anggota polis yang bahagian-bahagian ya, ilmu-ilmu hitam ni. Dia berurusan semua dengan orang-orang yang macam dukun-dukun lah yang ada dekat Arab Saudi ni. Dikatakan dekat negara-negara Arab ni, dia punya ilmu-ilmu salah ni lagi dahsyat lah. Ini apa yang Dila tulis lah, saya tak pernah sampai Arab pun kan. Dila kata dia berbual lah dengan Nawaf ni. Nawaf pun cerita mak dia sebelum ni okey je, dan dia pernah handle satu kes tau, yang mana kes ni melibatkan seorang dukun. Kita gelar kat sini dukun lah kan. Dukun ni, dukun seorang perempuan tau. Dia ni memang dahsyat lah, kuat. Dan makcik ni pun dah kena tangkap lah apa semua kan. Dan makcik ni pernah hantar barang tau dekat dia sebenarnya, dekat Nawaf ni, tapi terpalis. Sebab dia ni mungkin, yelah saya kata tadi kan, orang kata apa, polis yang jaga bahagian tu. Jadi mungkin pendinding diri dia ni kuat. Jadi benda tu terpalis, kena kepada emak dia. That's why kenapa mak dia macam tu. Dan dia orang dah cuba dah ikhtiar ubatkan mak dia ni, tapi dia kena deal dengan jin yang ada dalam badan ni. Sebab kalau ditarik jin ni keluar secara paksa, makcik ni boleh meninggal. Korang faham tak? Ini apa yang ditulis saya cerita bulat-bulat Jadi Nawaf ni cerita macam tu, si Dila ni jadi macam terkejut kan. Macam tu rupanya. That's why kenapa mak saya bila malam macam tu, dia akan jadi macam tu. Dia tak akan kacau orang, dia tak akan sentuh orang, cekik orang ke tak, tapi dia akan pandang, dia akan jadi orang lain. Faham tak? Dia tak akan jadi macam makcik tu yang siang tu. Malam je dia akan jadi macam tu. Pernah berlaku satu malam. Satu malam yang mana si Dila ni sedang buat, yelah orang kata check lah kan pesakit-pesakit dia. Sampai je dekat makcik ni, pada waktu tu dia kena ambil tekanan darah. Bila sampai je dekat makcik ni, waktu tu ada 2 orang nurse. Bukan 2 orang nurse lah, maknanya Dila ni dengan seorang lagi rakan sekerja dia. Sebab dia tak berani lah pergi sorang-sorang kan. Jadi dia pegang tangan makcik ni, dia rasa kan tangan makcik ni sejuk sejuk. Lepas tu macam keras tau, macam bukan kulit manusia. Macam bukan kulit manusia. Dan waktu dia tengah ambil tekanan darah ni, tiba-tiba makcik tu genggam tangan si Dila ni, dan kemudian pandang tepat ke mata Dila. Sambil tu mulut dia berkomat kamit membaca sesuatu. Dila cakap dia memang orang kata tak faham lah apa yang makcik tu cakap kan, tapi menimbulkan rasa takut lah kepada si orang kata Dila ni, menyebabkan dia nak tarik tangan dia daripada makcik ni. Memang dia kata tak boleh lepas lah. Seorang nurse lari pergi ke arah orang kata
Mungkin panggil bantuan lah kan. Lepas tu adalah jururawat lelaki yang datang, kemudian cuba untuk lepaskan. Makcik ni pegang tangan dia, membaca sesuatu, kumak kami. Lepas tu dia ni pun lepas daripada tu dia macam trauma. Dia trauma dan kemudian doktor ataupun dia punya in charge lah yang jaga ni, dia kata benarkan Dilan ni balik. Sebab Dilan dah macam menggigil kan, macam trauma kan. Jadi dia pun balik ke rumah, dia tenangkan diri apa semua kan. Dia kata malam tu dia solat apa semua, tapi start daripada malam tu badan dia rasa macam panas. Dia dah buka aircon still panas. Arab Saudi ni dia ada hari dia memang panas, tapi kalau time musim sejuk dia pun tak boleh tahan juga. Ini apa yang Dila bagi tahu. Jadi start daripada hari tu dia rasa badan dia macam panas tau. Dan keesokan harinya dia datang kerja. Sebab dia tak ada demam, tak ada apalah. Dia datang kerja kan. Waktu tu dia shift malam. Dia datang, dia ronda-ronda kan. Sampai je dekat katil makcik tu, dia tengok makcik tu dah tak ada. Dah tak ada kat katil tu. Dan kemudian si Dila ni, dia pun tanyalah pada nurse yang ada dekat situ, rakan sekerja dia lah. Tanya, mana makcik yang semalam tu kan, dia cakap itu. Dan rakan sekerja dia ni pun bagi tahu tau, yang mana Dila kau tak tahu ke? Dia kata, tahu apa? Pagi tadi makcik tu meninggal. Dia cakap macam tu. Meninggal dunia tau. Menyebabkan Dila ni terkejut. Biar betul, dia kata. Iya, makcik tu meninggal pagi tadi. La innalillahi wa raji'un kan. Dia kata, okeylah, tak apalah, patutlah makcik tu dah tak ada. Tapi dia dah mula rasa takut. Sebab apa? Makcik tu kan last dia jumpa makcik tu pegang tangan dia kan, membaca kan. Dan kemudian start daripada tu badan dia mula rasa panas. Dia pun pergilah cari orang yang pandai dekat sana lah. Cari orang yang pandai, rukiahkan apa semua. Dan dikatakan orang rukiah ni berjaya lah pulihkan dia. Dia memang tak ada tersampuk apa, tak ada. Tapi dia kata badan dia ni macam ada sesuatu yang tak kena. Dan rupanya selepas dia pergi berubat apa semua, benda tu kan, makcik ni, bukan makcik tu lah, maknanya jin tu, dia sebenarnya nak berpindah ke badan yang lain. That's why kenapa pada waktu tu yang paling dekat adalah si Dila ni. Jadi dia pegang tu, dia baca tu tak tahulah ayat apa, kumat kamit tu, mungkin benda tu nak masuk ke dalam badan Dila tu. Tapi mujur lah, Dila ni terus pergi jumpa orang yang pandai. Jadi benda tu sempat untuk dihalang lah kan. Dan sekarang ni Dila ni okey je. Tak ada pun macam orang kata benda-benda pelik kan. Dia meracau malam-malam ke, memang tak ada lah. Seram pada saya kisah ni seram lah. Memang dia tak ada penampakan yang rambut panjang ke, tak ada. Tapi makcik tu pegang tangan dia, pandang mata dia, korang bayangkan. Saya cukup meremang lah bila saya baca mula-mula kisah ni. Dahsyat betul lah kan. Yelah, dekat negara-negara Arab Saudi ni lagilah kan. Negara-negara lain lah senang cerita. Negara-negara lain, even Thailand sendiri pun dia punya dukun macam mana kan. Orang kata dukun Thailand kalau kena memang boleh mati kan. Kalau lambat berubat boleh mati. Ini kan pula negara-negara sana kan. Itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Dila. Wanita misteri di bawah pokok. Okey, untuk kisah seram kita yang kelima ni pula diceritakan oleh pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Pak Sa'ad. Yang mana Pak Sa'ad ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram misteri yang dia pernah alami ketika dia bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan di sebuah kilang. Kisah dia bermula begini. Okey, Pak Sa'ad bagi tahu yang dia ni bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah kilang yang terletak di Tanjung Keling, Melaka, tahu. Dan itulah Melaka. Takut salah. Okey, jadi si Pak Sa'ad ni dia bagi tahu dia kerja dekat kilang ni, kebiasaannya dia akan jaga pada waktu malam lah, sebab siang dia kata tak ada guard ni, tak ada. Sebab ada pekerja kan, tapi bila waktu malam je dia akan datang untuk jaga, sebab kilang ni adalah kilang besi. Jadi takutlah orang masuk curi besi kan. Okey, dia ni bertugas berdua. Bertugas berdua tau, bersama dengan seorang lagi rakan sekerja dia. Pernah berlaku satu malam yang mana dikatakan pada waktu tu ramai pekerja-pekerja yang membuat kerja overtime. Masa tu bukan pukul 12 malam ke, bukan, baru pukul 8 lebih macam tu tau. Yang mana belah belakang kilang ni
Kebiasaannya tak ramai orang lah, ada beberapa orang je yang kerja di bahagian belakang. Dia ni pula pada waktu tu sedang melakukan rondaan, pusing ke bahagian belakang kan, lalu tepi kilang, dan kemudian bila menuju ke arah belakang kilang ni, dikatakan pasangan cakap dia nampak di bawah sebatang pohon tau, ataupun sebatang pokok ni ada satu, orang kata mungkin pekerja lah, yang sedang menyangkung dan kemudian tangan dia ada rokok sebab nampak ada asap, lepas tu ada bara api kan. Dan di sebelah pekerja ni pula ada seorang lagi staf perempuan yang duduk pada waktu tu agak rapat lah, menyebabkan pasangan ni kata, budak ni duduk berdua-duaan dekat bawah pokok ni buat apa kan. Lepas tu belah belakang tu pula pada waktu tu tak ada orang, semua ada dekat dalam kilang. Jadi pasangan ni teruslah berjalan, pergilah ke arah budak ni, dan dia nak tegur lah, bukan tegur apa, dia cuma jangan duduk macam ni berdua, bawah pokok dah lah, lelaki dengan perempuan, tak manis lah kan. Sebab pekerja dekat kilang tu kebanyakannya adalah orang Melayu, jadi Islam kan, tak elok lah. Dia pun berjalan lah nak menuju ke arah budak dua orang ni. Tengah dia berjalan, Pak Sa'ad cakap entah macam mana dia terdengar daripada belakang suara seakan-akan perempuan yang sedang panggil nama dia. Ini contoh Sa'ad, macam tu. Tapi suara ni suara perempuan, menyebabkan Pak Sa'ad ni macam tengah dia berjalan ni, dia pandang ke belakang. Dia kata, siapa yang panggil nama dia kan? Tak apalah, tak ada orang. Dia pandang balik ke depan, berjalan. Waktu ni dah rapat lah dengan budak dua orang ni. Bila dia sampai je, dia kata dia nampak budak lelaki ni seorang je tengah merokok. Jadi dia kata, tak apalah kan, dah mungkin budak perempuan ni dah bangun kot, dia fikir macam tu. So dia jalan, budak ni tegur dia, Pak Sa'ad, dia kata, lu berasap lu, dia kata kan. Tak apa. Tadi kau dengan siapa? Tadi dia cakap macam tu kan. Budak ni kata, dengan siapa? Bila? Tadi ni, baru ni kan. Tadi kau duduk dengan seorang lagi tadi, siapa? Pak Sa'ad, mana ada orang, saya seorang lah, dia cakap macam tu. Pak Sa'ad ni main-main lah kan. Kau ni betul, tadi aku nampak kau macam dua orang je. Mana ada dua orang, Pak Sa'ad? Aduh, budak ni terus macam cepat-cepat nak habis rokok dia kan. Lepas tu dia terus buang tau. Cakap, dia bangun, dia berdiri pergi ke arah Pak Sa'ad. Cakap, Pak Sa'ad, mana ada orang, Pak Sa'ad? Dia cakap macam tu. Pak Sa'ad ni terus macam, ya ke? Aku salah nampak kot, tak apalah. Kau pasal duduk luar ni mengulau je kerja kau, dia cakap kan. Tak adalah, rehat kejap lah, penat. Kira Pak Sa'ad, saya masuk dulu kan, dia cakap tu. Okeylah, tak apa. Budak ni pun masuklah daripada pintu belakang kan, masuk. Yang mana pintu belakang ni adalah shutter lah, shutter tu dah terbuka kan. Budak ni terus masuk ke dalam kilang. Pak Sa'ad pada waktu tu muskil lah, betul ke seorang kan? Tapi betul lah, dia nampak macam dua orang. Tapi bila dia sampai, tengok budak ni seorang je kan, mana pergi perempuan tadi? Dia kata macam tu. Tak apalah, Pak Sa'ad ni pun pusing balik ke belakang untuk terus jalan ke bahagian depan kan. Dia jalan. Entah macam mana, bila dia dah nak sampai dekat post guard dia ni, dia terdengar lagi daripada bahagian belakang yang mana ada suara perempuan panggil nama dia lagi. Yang mana seolah-olah panggil kan, Sa'ad macam tu. Tapi suara tu suara perempuan. Pak Sa'ad pada waktu ni dia kata dia pusing lagi belakang, dia tengok kawasan sekeliling, tak ada. Yang ada kat bahagian belakang pun budak-budak tengah settlekan, orang kata, ataupun buat kerja dia lah kan, dekat area-area pallet ni kan. Lepas tu ada besi apa semua. Pandang ke arah budak ni lelaki, mana ada perempuan. Kebiasaannya kerja dekat bahagian bawah ni semua lelaki dekat kilang ni. Perempuan ada tapi di bahagian kerani. Kerani dah pukul 8 memang tak ada lah, biasanya sampai pukul 5 je kan. So Pak Sa'ad kata tak apalah, dia pusing ke belakang, masuk balik dalam pondok guard. Dia tak cerita pun dekat kawan dia apa yang dia nampak apa semua kan. Tapi budak ni lah, budak ni lepas daripada hari tu, dia kalau jumpa Pak Sa'ad ni, dia kata, Sa'ad ni main lah, cakap kan, saja nak takut dengan saya hari tu kan, cakap macam tu. Dan Pak Sa'ad ni cakap, tak adalah, aku salah nampak lah. Itu aku cakap, kau dengan siapa? Bila kau cakap tak ada orang, mungkin aku salah nampak lah, dia cakap tu. Memanglah, tapi bila Pak Sa'ad cakap macam tu, meremang lah bulu roma saya, terkejut saya, dia cakap macam tu kan. Tak apalah, so benda tu pun berlalu macam tu je lah. Itulah pengalaman seram yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Pak Sa'ad ketika dia bekerja di sebuah kilang. Budak kecil di dalam semak.
Kisah seram kita yang ke-6 ni pula diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Nizam. Yang mana Nizam ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram tau yang dia pernah alami ketika dia sedang bermain sepak takraw pada waktu malam. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Nizam bagi tahu yang dia ni tinggal di sebuah orang kata taman perumahan di area Kemunting, Perak. Okey, dan dekat taman dia ni memang ada court badminton dengan orang kata court lah kan, court. Lepas tu court tu boleh digunakan sebagai court badminton, boleh juga dijadikan sebagai court sepak takraw. Bila waktu petang dalam pukul 5 sampai dan dekat maghrib macam tu kan, kebiasaannya budak-budak akan menggunakan court tu untuk main, kadang-kadang main bola, kadang-kadang main badminton, macam tu lah. Tapi apabila waktu malam, start saja lepas isyak macam tu, dekat taman perumahan ni, orang-orang akan datang dekat court tu untuk bermain sepak takraw. Tapi kebiasaannya orang tua-tua lah, bukan orang tua-tua, orang dewasa lah senang cerita. Termasuklah si Nizam ni. Sebab siang diorang bekerja kan, jadi balik kerja pukul 5, pukul 6 macam tu, mana sempat pun nak pergi court. Jadi diorang main malam. Court ni memang ada lampu apa semualah kan. Okey. Pernah berlaku satu kejadian seram lah kepada Nizam ni. Yang mana Nizam ni cakap, waktu tu dia tengah bermain sepak takraw kan. Main-main entah macam mana. Ada sekali tu pihak lawan dia ni libas bola tu out tau, keluar jauh. Lepas tu dekat bahagian tak jauh daripada court ni adalah kawasan semak. Semak, lepas tu ada pokok macam tu lah. Bola ni melompat masuk dekat dalam semak. Tapi dikatakan bila sampai dekat kawasan semak ni, bola ni perlahan lah. Jadi teruslah si Nizam ni pergi ke arah bola ni, kejar cari dekat area semak ni, bola tu tak ada. Bola tu tak ada tau. Menyebabkan dia kata, mana pergi bola ni? Sudah, dia kata kan. Dia pun panggil, oi, tak ada lah, bola hilang. Dia cakap tu. Hilang? Ada tu situ, bukan kuat sangat pun dia tu kan. Tak ada, aku dah cari. Okey, kejap. Datanglah lagi 3 orang. Geledah kawasan semak tu, memang tak ada. Dalam longkang tak ada, dah dekat semak tak ada. Dan dikatakan bila sampai semak tu, mestilah bola tu tak pergi jauh sebab langgar, orang kata lalang dekat kawasan tu kan. Jadi diorang pun cakap, tak apalah, ada lagi sebiji bola tu, kita pakai bola tu je lah, dia tu. Okeylah, tak apa. Diorang pun terus pergi ke arah court sepak takraw ni. Teruskan bermain. Main entah macam mana. Part ni lah Nizam kata, waktu dia tengah main ni, datang daripada belakang diorang ni, bola tau, seakan-akan dilempar pergi ke arah court ni. Yang mana bila bola ni datang, berguling, semua pandang lah kan. Pandang ke arah bola ni, dan pandang ke arah semak. Dan dikatakan dekat kawasan semak ni ada satu penampakan macam seorang kanak-kanak yang sedang berdiri di antara lalang yang ada dekat situ. Tahu, si Nizam ni pandang kawan-kawan ni, dia kata, siapa baling bola? Tak tahu, dia kata macam tu kan. Tak apalah, jomlah kita balik. Ada salah seorang daripada pakcik dekat situ kan. Jomlah kita balik. Dah. Dia dah suruh kita balik dah. Jom. Jom. Dia pun kemas terus balik dah. Malam tu habis awal lah, senang cerita kan. Dan selepas daripada tu, Nizam ni berbual lah dengan kawan-kawan dia kan, yang mana sebenarnya penampakan kanak-kanak ni bukan semua nampak. Yang lain-lain semua cakap mana ada orang kan. Dia orang nampak tu lalang je lah, maknanya tak ada apa-apa gelap. Tapi Nizam ni, dia nampak ada seorang kanak-kanak yang berada dekat situ. Yang pastinya itu bukan kanak-kanak lah, itu adalah jelmaan jin berupa kanak-kanak kan. Dan Nizam kata, waktu ni dia kata, kau biar betul, aku nampak ada budak dekat situ. Takkan korang tak nampak? Mana ada, Zam cakap. Itu kawasan tu gelap waktu tu. Kita orang rasa macam, siapa yang baling kan. Tu yang semua balik tu. Nizam ni seakan-akan tak percaya lah kan. Biar betul kan. Benda ni kebetulan lah, tak ada punca, tak ada apalah. Mungkin kebetulan malam apa ni, malam tu memang dia nak kena, nak buat macam mana kan. Itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Nizam. Gangguan di bank waktu malam.
sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini bukanlah dikirimkan melalui email ataupun telegram, yang mana kisah ni dikongsikan oleh rakan saya sendiri, yang mana dia ni adalah seorang pegawai lah kan. Dia bekerja dekat area Alor Gajah. Hari tu saya terjumpa dia, berbual, lepas tu dia dapat tahu yang saya ni ada channel kisah seram kan. So dia nak kongsi lah dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi satu pengalaman seram yang dia pernah alami tau. Yang mana kisah ni bermula, si Nadira ni bagi tahu dia ni pada waktu tu malam lah, dia dengan suami dia pada waktu tu keluar pergi beli barang dapur apa semua. Tapi balik daripada orang kata beli barang dapur ni, keesokannya dia nak pergi kerja kan, dia nak isi minyak apa semua. So Nadira ni cakap dia tak ada cash. So dia nak ambil keputusan untuk pergilah ke ATM pada waktu tu dekat sebuah bank dekat area Alor Gajah tau. Jadi dia pun pergilah dengan suami dia hantar sampai kat depan pintu bank ni. Si Nadira ni terus masuk ke dalam pintu kaca tu kan. Bila masuk adalah banyak mesin-mesin ATM, mesin CDM apa semua kan. Sebelah mesin ATM ni adalah pintu untuk masuk ke bahagian dalam bank, maknanya kaunter, tempat duduk menunggu kan. Korang dapat bayangkan. Dan dia ditutupi dengan satu orang kata shutter yang transparent. Dia ada line-line putih, lepas tu transparent. Jadi boleh nampak lah dekat dalam tu kan. Yang terbuka menyala hanyalah lampu di bahagian kaunter pada waktu tu. Jadi Nadira ni cakap dia teruslah keluarkan duit apa semua kan. Bila dia tengah cucuk duit ni, tiba-tiba ada seorang lelaki yang masuk. Masuk terus pergi kat mesin ATM jugalah untuk keluarkan duit. Jadi Nadira ni dia keluarkan duit amount yang banyak pada waktu tu, menyebabkan dia teruslah orang kata pusing membelakangkan lelaki ni dan kemudian pandang ke arah dalam bank ni, mana dekat menghadap shutter lah. Dia pun masukkan duit dia dekat dalam beg duit, terus masuk dalam handbag kan. Waktu dia angkatkan kepala dia, okey, dia ternampak tau di salah satu kerusi yang berada di dalam shutter ni, seperti ada seseorang yang sedang duduk. Tapi pada mulanya dia rasa macam dia salah nampak lah, dia fikir macam tu. Tapi bila dia amati betul-betul, susuk tubuh kepala ini seakan-akan berambut panjang. Dan dia nampak ni daripada arah belakang lah, menyebabkan Nadira kata dia tak tahu macam mana. Dia melangkah selangkah lagi ke depan, makin rapat dengan shutter, dan dia amati, dia nampak susuk tubuh ini macam saya cakap tadi, berambut panjang dan bajunya berwarna putih. Tak tahulah apa kan. Jadi Nadira ni terus cepat-cepat dia pusing ke belakang. Lelaki tadi tu mungkin dah keluar lah, dia tak perasan. Dia kata waktu dia nak tolak pintu, kan pintu ni kan kaca, jadi dia nampak tahu ada pantulan di bahagian belakang dia ni. Betul-betul dekat depan ataupun dekat bahagian shutter ni tadi, ada satu susuk tubuh perempuan berambut panjang sedang pandang ke arah dia, berdiri betul-betul di belakang shutter. Menyebabkan dia menjerit, dia pusing ke belakang tengok, tak ada apa-apa. Maknanya dekat dalam bank ni tak ada kosongan. Sedangkan tadi dia nampak dekat bahagian dalam tu ada perempuan berdiri pandang dia. Terus dia keluar masuk dalam kereta. Dia kata dia cerita dekat suami dia rasa macam awak ni penat kot apa semua kan. Laki dia macam, suami dia macam tak percaya lah benda tu. Tapi itulah pengalaman yang dialami sendiri oleh sahabat saya ni, iaitu Puan Nadira ni. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. Mesti anda tertanya-tanya kan, video kali ni ada 7 kisah pula kan. Sebenarnya saya nak tebus balik lah saya punya orang kata apa, kesalahan kan. Saya tak sempat lah, betul-betul tak sempat nak post video. Baru-baru ni orang kata last saya post video pada hari Selasa kan. Saya rekod video ni pada hari Sabtu. Jadi memang tak sempat. Saya dah cuba edit tapi tak sempat. Saya editing malam je tau. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan semua, isteri saya sedang mengandung anak saya yang kedua kan. Jadi dah masuk 7 bulan, nak dekat 8 bulan ni, dia memang dah tak larat, letih. Jadi anak saya yang nombor 1 ni usia dia dalam setahun 6, setahun 5 bulan macam tu. Malam je dia nak tidur mesti dengan saya. Saya tak tahu kenapa, sejak 2 menjak ni dia nak tidur dengan saya. Jadi bila saya tidurkan dia, faham-faham sendirilah ya tuan-tuan, saya sekali tertidur. Jadi setelah ajak satu hari ke satu hari,
Itu yang betul-betul saya tak sempat dah. Siang saya dah kerja kan, jadi editing saya hanya mampu buat malam je. Jadi sebagai tebus balik lah saya punya kesalahan ni, saya tambah lagi 2 kisah untuk video kali ni. Dan yang mana pada pendapat anda semua macam ni? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan pada anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang terus menyokong saya dan sudi menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.